Tengah-tengah dah siapkan ucapan raya itu jangan stres. Jangan stres. Jangan stres. Yang penting nanti saya akan bacakan ucapan itu nanti bersama dengan Ismail untuk edisi raya. Tapi itulah, walaupun sekarang ni tengah stres nak fikir bila nak raya, tapi yang paling penting sekarang ni lebih ramai yang memikirkan stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja. Saya rasa bila Ika berpasangan dengan saya, dia kurang stres. Ya. Dia kurang stres sebab dia banyak gelak. Nampak? Sebab ialah ada bulan purnama yang menerangi hari saya ni. Dan mengimbau kembali ada pintu hati. Banyak ya. Ada syafiqahnya. Banyak episod kita tu. Banyak episod kita gelak-gelak. Hari ini bersama dengan kita di studio Dr. Azmawati Muhammad Noor, Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Konseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, untuk sama-sama kita bincangkan isu mengenai tekanan tempat kerja. Bagaimana untuk bertahan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terence, good morning. Morning. Pagi. Jadi, Doktor, apakah faktor utama yang menimbulkan tekanan di tempat kerja ni? Adakah sebab kita tak suka bekerja dengan rakan sepejabat ke macam mana? Okey, terima kasih Terence. Tadi bila saya masuk set tu ya, tekanan saya rasakan itu berkurangan sebab saya dengar gelak ketawa. So bila kita sebut tentang tekanan, ia boleh ditakrifkan juga sebagai satu stres di tempat kerja. Apa maksud stres? Bila kita kata tentang stres, yang pertama sekali kita akan merasakan kekecewaan, mungkin kita rasa marah, kita rasa geram di tempat kerja kan. So banyak faktor sebenarnya ya bila kita sebut tentang stres ataupun tekanan di tempat kerja. Satu ialah, yang pertama sekali ialah bila kita lihat datang di tempat kerja tu dan kita lihat ramai kaki bodek di tempat kerja kan. Ramai yang kaki bodek, ramai yang pandai ampuh. Kita panggil aircon lah, kipas. Dulu kipas, sekarang aircon. Tapi itu kemahiran tau, Doktor. Itu kemahirannya, skill yang perlu ada agaknya kepada semua. Dan kaki bodek ini apabila mereka bersama-sama dengan ketua, mereka selalunya akan angkat tangan dahulu. Mereka kalau ketua suruh buat apa-apa, mereka akan angkat tangan. Tetapi yang negatifnya, untuk memastikan apa yang mereka hendak tu dapat. Yang nombor dua juga, yang paling bahaya itu toksik ataupun ada tekanan yang boleh menimbulkan tekanan ialah apabila kita ada, orang kata apa, pemanipulasi. Apa maksud pemanipulasi? Ini yang paling bahaya ya. Ini yang boleh menyebabkan keadaan toksik di tempat kerja. Kenapa? Sebab pemanipulasi ini dia akan kita panggil gaslighting. Dia akan kata benda-benda yang sebegini. Contohnya, bila gaslighting, kamu tu berjaya sebab saya je yang tolong, bukan atas kamu sendiri. Dan juga Terence, I'm sure Ika pun ya, kita dah ramai mungkin otai-otai yang berpengalaman. Ini antara faktor-faktor dia juga. Bila kita ada otai-otai yang berpengalaman di tempat kerja ni, otai-otai ini selalunya slogan mereka adalah, alah saya dulu pun pernah buat begitu. Dan mereka hanya berkata-kata sebab mereka kata mereka dah banyak makan garam di tempat kerja. Jadi mereka fikirkan yang mereka ni faham segalanya, tetapi mereka tak bantu. Bila kita panggil mereka untuk boleh tak datang untuk bantu kami yang mungkin buka otai lagi ni, tapi mereka kata alah boleh buat aja. Dia tidak membantu. Selain itu juga kita ada penunggang kredit. Pernah dengar penunggang kredit? Bukan kredit top up kredit kad ke apa atau kredit phone, bukan, tetapi penumpang kredit orang lain buat kerja, lembu punya susu, sapi dapat nama. So ini dia antara faktor-faktornya. Juga pengurusan mikro. Pengurusan mikro maksudnya segala benda Ika buat nanti semua akan diperhatikan. Terence buat diperhatikan. Jadi tidak ada ruang untuk growth. Betul. Okey, antara faktor lain juga apabila selain daripada bulan puasa kan. Okey, selain daripada faktor orang kata pengurusan mikro, terabai. Bila ada pensyarah-pensyarah baru, contohnya kalau di Universiti Melaya mungkin tidak dibantu ya, ataupun di mana sahaja organisasi luar ya, yang terabailah kita katakan. Yang akhir sekali saya boleh kongsikan ialah rider. Rider ni lagi satu jugalah macam tadilah. Lembu dia menunggang bukan naik kuda, tetapi dia menumpang hasil kerja orang lain. Di mana-mana sahaja dia ada je duduk kat tepi kat sebelah tu. Dia menempik je kat sebelah. Menempik aja, betul. Itulah macam tadi doktor katakan, yang lebih senior tu makan garam banyak kan, tapi itulah makan garam banyak sangat nanti darah tinggi. Jadi jangan banyak sangat, sedang-sedang saja. Tapi itulah bila berlakunya konflik bersama dengan mungkin majikan ataupun senior, bagaimana sebenarnya kita nak menghadapi mereka ini? Okey. Bila kita katakan tentang konflik
pula. Konflik ini mungkin datangnya daripada konflik peribadi. Mungkin dia ada dari rumah dibawa ke tempat kerja. Dan bila ada juga otai-otai yang berpengalaman atau yang lebih senior membantu, memohon, membuat kerja, dia mungkin akan rasa macam disuruh, dikerah, jadi dia tak happy. Dan juga bila wujudnya konflik dengan orang lain, ini selalu berlaku di tempat kerja ya. Konflik dengan orang lain, bagaimana kita hendak menangani atau hendak ni, sebenarnya berbaliklah kepada diri. Apa kita datang ke tempat kerja tu untuk apa sebenarnya? Konflik ini sebenarnya komunikasi yang berkesan itu penting. Selalunya tak berkesan. Macam saya kata tadi, contohnya bila bos suruh buat kerja, ketua suruh buat kerja, tetapi orang-orang di bawahan atau staf-staf ni tak faham. Mereka tak jelas apa yang nak kena buat, tidak dimaklumkan. Dan juga penjelasan itu mungkin sikit aja. Jadi kita nak tanya pun mungkin kita takut sebab dia ada macam orang kata power distance. Macam saya ketua, you orang bawah, you don't ask me a lot of questions. Mungkin wujud begitu. Jadi mereka ni mungkin takut nak tanya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi pada saya ialah kita tak perlu takutlah, kita usahakan dulu, cuba. Kita kalau Zig Ziglar ya, seorang pakar motivasi, dia akan kata wait to worry, tunggu dulu untuk worry, tanya dahulu, selesaikan konflik. Sebab konflik ni akan wujud di mana-mana. Tidak kira. Komunikasi tidak berkesan satu perkara, tapi paling kita risau komunikasi itu tidak berlaku langsung. Lepas tu kata salah faham. Macam mana berlaku salah faham kalau tak ada komunikasi kan? Betul. Tapi itulah Terence, yang paling kita bimbang dan risaukan sekarang ni ialah berkenaan dengan isu buli. Buli di tempat kerja. Buli di tempat kerja. Buli fizikal kita nampak, tapi di tempat kerja ni lain pula. Dia buli mental. Betul. Bagaimana ini buli mental di tempat Saya kerja? suka bila Ika sebut tentang buli mental. Ini kita takrifkan sebagai satu psychological makeup atau kesihatan mental ya. Kesihatan mental ini sekarang kita boleh panggil sebagai satu penyakit yang berada di tangga nombor 2. Dia sedang berlumba-lumba dengan heart issues, related issues di Malaysia ni ya. So dia sedang berlumba-lumba. So sebenarnya kesihatan mental ni kalau kita faham sedikit apa dia, kita boleh takrifkan sebagai cara kita berfikir, cara kita beremosi dan juga orang kata bertindak balas. Dan bila kita sebut tentang buli ni Terence, Ika, berlaku di mana-mana. Bagaimana kita nak tahu bahawa kita dibuli? Apabila contohnya kita disuruh buat kerja. Kita kan ada JD, job description. Kita tahu tugas kita, apa yang kita perlu selesaikan. Tapi sebenarnya apabila kita disuruh berlebihan daripada apa yang kita buat. Contohnya ya, kalau ada 2 orang pegawai di situ, tetapi pegawai A dan pegawai B mempunyai ketidaksamarataan dalam tugasan. Jadi orang sebelah ni kalau tengok dia jadi apa? Apa perasaan dia agaknya? Dia jadi macam mungkin geram, macam kenapa bos aku ni, mungkin ada favoritism di situ. Itu yang mungkin dia boleh takrifkan sebagai buli. Dia takrifkan, tetapi persepsinya mungkin berbeza ya. Kita lihat daripada persepsi yang berbeza. So buli di tempat kerja, saya suka sebut tentang emosi tadi. Emosi adalah satu form of buli yang sangat dahsyat. Sebab kita tak nampak. Dia akan bersedih, dia menjauhkan diri, dia tak bercakap dengan orang, isolasi diri, dan dia akan memberikan kesan kepada fizikal. Jadi kalau kita tahu dan kita mula rasa kita sedih, kita rasa kita perlukan seseorang, berbuallah dengan rakan seperti Terence dan Ika ni. Macam saya katakan tadi, bila duduk di set, saya tengok diorang ni bergelak ketawa, saya pun happy kat belakang tadi. So what I'm trying to say ialah apabila kita bully itu memang kita tak raikan di tempat kerja. Kalau boleh kita nak elakkan form of bully ni. Tetapi bagaimana nak mengenal pasti bully? Emosi tu bila bos selalu kita selalu ditengking. Contohnya kan kadang-kadang saya pernah tahu ya bila buat counselling ya. Bila orang tu menceritakan bahawa buat paperwork dibaling ke dalam tong sampah. Macam main basketball, slam dunk gitu. Ya, jadi apa perasaan? So sebenarnya apa yang kita dapat daripada membuli? Pembuli itu mungkin dia ada juga sejarah yang berlaku di belakang tu. Tapi kita, macam saya katakan tadi, kita tak raikan. Jadi yang dibuli, apa yang boleh anda lakukan? So daripada senyap dan bersedih, ambil tindakan sebenarnya. Ya? Jadi Dr. Aziz, setakat ni kita bincangkan beberapa faktor yang doktor kenal pasti yang memang ada dekat tempat kerja. Namun untuk yang menghadapi situasi itu, mungkin mereka tidak sedar ataupun mereka tidak ada konsepnya untuk menangani isu-isu berkenaan. Jadi perlukah diwujudkan
jabatan kaunseling ataupun kaunselor oleh majikan. Saya tahu ini melibatkan kos, namun majikan tetap akan lakukan team building dan sebagainya yang juga melibatkan kos, tapi yang tu semua one off. Lepas habis. Perlukah diwujudkan jawatan tetap seorang kaunselor di tempat kerja? Okey, saya sangat suka dengan cadangan atau saranan dari Terence. Itu yang sebenarnya kalau mengikut Lembaga Kaunselor Malaysia, ya, itu yang ingin dilaksanakan dan diadakan. Kita kena pasti bahawa bila kita ada kes-kes persekitaran toksik, ada buli di tempat kerja, hasilnya ialah kita lihat daripada segi kesihatan mental tadi terganggu. Dan bila kesihatan mental terganggu, produktiviti juga akan memberi kesan kos tadi kan. Sebenarnya in a long run, ramai organisasi di luar sana, saya juga telah dihubungi, ya, yang telah mengadakan macam you kata tadi, team building one off, dan juga banyak orang kata talk ataupun ceramah on mental health. Adakah dia berkesan? The effectiveness. Jadi kita nak lihat bila kita dah laksanakan benda tu, kita kena evaluate atau menilai. Kalau sekiranya kita menilai ketidakberkesanan, apa lagi yang kita boleh buat, sebab dia sebenarnya kena invest lah. Dan saya pasti kalau kita kata nak kaunselor, HR kebanyakannya adalah ditrain dalam bidang psikologi. Jadi mereka kalau boleh adakan seorang kaunselor di setiap organisasi, itu adalah terbaik. Dan saya pasti ramai ataupun banyak organisasi di sana yang tahu keperluan untuk mengadakan ataupun mewujudkan jawatan ini. Kerana macam saya katakan tadi, kos yang akan dibebani oleh organisasi itu lebih tinggi sekiranya ini tidak dibendung terlebih awal. Apabila terjadinya konflik di antara rakan sekerja dan juga orang atasan, kalau kita lari daripada konflik itu tidak mampu menyelesaikan apa-apa, malah kita risau ianya akan menjadi lebih melarat lagi kalau kita pendam dalam hati kan. Jadi bagaimana cara terbaik sebenarnya untuk kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini agar isu itu selesai? Okey. Sebenarnya ramai di luar sana, ya, kalau kita kata nak jumpa dengan ketua, untuk cakap dengan ketua, untuk berterus terang, mereka takut. Takutlah berhenti kerja lah, habislah kita, tak bersiaran. Potong gaji, KPI, dia akan mengganggu daripada penilaian di hujung tahun tu. Itu yang mereka takutkan. Banyak organisasi di luar sana mempunyai KPI ataupun orang kata apa tu, visi, misi yang hebat-hebat, ataupun kita panggil apa, sesuatu yang mereka ingin terbitkan atau wujudkan di organisasi. Tetapi sebenarnya apa yang kita boleh buat, macam tadi kita borak pasal komunikasi berkesan dan juga self-care. Semua orang perlu ada self-care sendiri. Jadi hendak tak hendak perlu ada komunikasi yang berkesan, perlu berjumpa dengan rakan taulan yang mungkin kita tahu persekitaran itu toksik. Jadi kita kena ada sahabat-sahabat, macam tadi Terence kata, kalau you ada, Ika happy. So macam itulah, kita mesti ada sahabat-sahabat yang begini, yang sedikit sebanyak boleh membantu kita meringankan beban. Sebenarnya bila kita bergelak ketawa di tempat kerja, itu bukan satu perkara yang buang masa, ya. Itu sebenarnya menghiburkan, dia boleh mengurangkan stres. Dan awet muda. Kami juga berharap kami menghiburkan anda dan tidak syok sendiri. Jadi kalau sebentar tadi kita ada bincangkan tentang beberapa jenis pekerja di awal tadi. Kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa mereka adalah pembodek, rider, penunggang dan sebagainya. Jadi kalau kita sebagai rakan sekerja yang sedar mereka itu pembodek, penunggang dan rider, apakah cara untuk kita berdepan dengan mereka dan membuat intervensi untuk cuba mengajak mereka supaya tidak berperangai begitu? Kembali ke pangkal jalan. Ada ke pangkal jalan? Memang dia orang dah start macam tu. Okey, nak kembali ke pangkal jalan, nak menyedarkan orang ramai ataupun sahabat-sahabat kita atau rakan sekerja ni agak sukar kerana kita again rasa mungkin tak selesa. Kita ni selamanya selalu hendak menjaga hati orang. Tetapi kita lupa hati kita siapa nak jaga. Jadi kita sebenarnya macam saya katakan tadi, kena ada satu sistem komunikasi atau satu ruang di mana mereka ini berasa selesa untuk berkongsi. Sekiranya mereka tak dapat berkongsi tu, yang simpan-simpan dalam, makan dalam, lepas tu marah-marah, hentak kaki, geram-geram, lepas tu bila nampak bos lalu ingat favoritism pun satu isu juga, ya. Ada persepsi yang berbeza. So jadi kita perlu maklumkan, dan sebenarnya mungkin ini boleh diutarakan kalau kita ada satu orang kata mesyuarat. Kita boleh berikan mereka ni ruang untuk berkomunikasi dan luahkan hasrat di hati. Sebenarnya hendak tak hendak komunikasi berkesan itu penting, ataupun mungkin boleh wujudkan satu sistem di mana mereka boleh
luahkan tanpa nama mereka disebut. Ada juga orang yang takut, macam saya katakan itu. Jadi kalau mereka takut, sebenarnya organisasi itu mungkin agak toksik lah. Sebab mereka tak boleh bercakap. Dan mereka sebenarnya tak boleh nak luahkan. Itu sebenarnya yang kita risaukan. Dah luah tapi tak ada pula pendengar yang baik pun tak jadi juga. Salah faham nanti. Ya, salah faham. Jadi itulah bila terjadinya tekanan ataupun konflik seperti doktor nyatakan tadi, bagaimana untuk kita menguruskan emosi agar hasil kerja kita tidak terjejas, doktor? Okey, hasil kerja kalau tak nak terjejas, senang aja. Nombor 1 ialah self-care. Kita kena ingat juga di bulan Ramadan yang mulia ini, kita tahu kita bekerja untuk apa? Ibadah. Jadi matlamat utama bukan sahaja rezeki halal tetapi barakah. Dan bila kita bekerja, kita ada keseronokan bekerja. Kalau kita penjawat awam, ada keseronokan bekerja, ya. Jadi yang itu penting sebenarnya. Hendak tak hendak, tepuk dada, tanya selera apa yang kita hendak daripada persekitaran yang ingin kita wujudkan. Ianya juga bermula dari diri. Terima kasih. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Saat Wakil Malaysia. Isu yang penting dan kami harap ia dapat membantu anda, terutama sekali mereka yang sedang menonton siaran ini di tempat kerja masing-masing. Yang penting seperti mana doktor katakan tadi, self-love. Love yourself. Macam tu. Self-care. Okey, terima kasih banyak Dr. Azmawati Muhammad Noor, Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Raya. Walaupun kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Tapi Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? Raya itu tetap, tapi tak tahu bila. Tak tahu bila. Okey.